Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan inayahnya maka kita sampai ke saat ini masih lagi berada di dalam sihat walafiat dan berada di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah tinggal majlis ilmu ni lebih kurang 16 minggu. Jemaat pun tak sembahyang 16 minggu. 16 kali jemaat tak sembahyang. Panjang masa kita. Oleh sebab perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala melanda dunia hari ini. Tapi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita terima ujian tu dengan iman. Terima ujian dengan iman. Berbeza dengan terima ujian dengan akal pikiran. Bila terima ujian ini dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana kita masih patuh kepada Allah Ta'ala walaupun Allah Ta'ala memberi ujian kepada kita. Itulah bahagianya kita ni orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedikit pun tidak jejas iman kita. Walaupun kita tahu COVID-19 ini satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Kena. Sebagai ulasan kita hari ini di dunia yang moden hari ini, tidak ada satu perkara yang tidak boleh kita cari sebab. Semua dapat sebab, tapi COVID-19 ini tak dapat sebab. Ini adalah ujian Allah Ta'ala. Sama juga dengan bala-bala Allah Ta'ala yang turun kepada Nabi-Nabi dahulu. Sejak di zaman Nabi Allah Nuh AS, punca dia, sebab dia ialah orang derhaka kepada Allah Ta'ala, orang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Sampailah kepada zaman Nabi Allah Lut, sampai kepada zaman Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Ibrahim. Semuanya berpunca daripada orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Kederhakaan kepada Allah SWT itu membawa Allah Ta'ala murka. Kemurkaan Allah Ta'ala, azab kita akan dapat. Baik, mai di zaman kita Nabi Muhammad SAW, kenapa Allah Ta'ala tak turun ujian? Sedangkan umat-umat dahulu Allah Ta'ala uji mereka oleh sebab mereka tidak beriman. Allah Ta'ala karamkan kaum Nabi Allah Lut
Allah Ta'ala tenggelamkan kaum Nabi Allah Lut alaihissalam. Kaum Nabi Allah Nuh ditenggelamkan. Satu bala yang tidak boleh dibuat oleh makhluk. Kaum Nabi Allah Lut dikalih bumi pun satu perkara yang tidak boleh buat oleh makhluk. Semuanya terpulanglah kepada Allah Ta'ala. Begitulah Nabi-Nabi yang lain. Sampailah kepada Nabi kita, junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW pun, sekiranya umat Nabi Muhammad ni derhaka kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan turun bala itu. Tetapi kenapa dilambatkan turun dan akhirnya diturunkan ke seluruh muka bumi ini? Ini satu pertanda kepada kita untuk kita memikirkan apakah kekuasaan Allah Ta'ala tidak dapat dielakkan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, perkara ini dijawab oleh Allah SWT yang ayatnya yang kita akan baca dalam surah Anbiya ayat 5. Kita baca pada malam ini di muka surat 68. Pasal apa? Allah Ta'ala tak turun bala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umat Nabi Muhammad SAW seengkar-engkarnya dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW, menolak Al-Quran. Pasal apa Allah tak turun bala? Tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh musyrikin di zaman Nabi kita Muhammad SAW lebih dahsyat, lebih hebat. Kehebatan mereka itu adalah merupakan keangkuhan mereka terhadap Allah SWT. Seolah di zaman Fir'aun alaihi laknatullah pada waktu itu. Tapi Allah Ta'ala tak turun azab. Apa mereka kata kepada Nabi Muhammad SAW? Apa yang mereka tak kata? Apa yang mereka tak kata orang miskin itu? Di antaranya ayat yang kita baca pada malam ini dalam surah Anbiya ini ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal qalu asghasul ahlam bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha fahum la yu'minun. Sadaqallahul azim. 2 ayat saja. Pendek sebab kita SOP pakai suruh kita kuliah sampai dekat masuk waktu Isya. Kita kena patuh ya tuan. Tadi kalau terlajak kena panggil Ini punca dia. Tetapi berkata mereka itu kafir-kafir pada Quran yang dibawa datang itu asghasul ahlam, bercampur mimpi-mimpi Muhammad. Lihat akan dia Quran itu. Yang Nabi baca, yang Nabi cakap, yang Nabi sampaikan itu, kata mereka itulah mimpi-mimpi Nabi Muhammad. Asghatul ahlam, bercampur-campur dengan mimpi dia. Yang Nabi Muhammad cakap tu mimpi Nabi Muhammad SAW. Itu dia kata. Lihat akan dia Quran itu, yang Quran itu depa cakap, depa kata itulah yang Nabi cakap tu ialah perkara-perkara mimpi-mimpi dia saja. Hak mimpi Nabi Muhammad tu. Contoh. Besar kesalahan. Mimpi Nabi Muhammad. Quran tu. Balif tarahu, tetapi Quran itu Muhammad perbuat akan dia daripada dirinya. Nabi Muhammad buat sendiri. Dia kata, Al-Quran itu Nabi Muhammad yang tulis sendiri. Allah Ta'ala sebut, Nabi Muhammad ni adalah orang yang buta huruf. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Muhammad Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala bangkit Nabi Muhammad tu dalam keadaan buta huruf. Tak tahu tulis, tak tahu baca.
Tapi Allah Ta'ala bagi ilmu, kepandaian kepada wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Walaupun Nabi Muhammad tak masuk universiti, tak belajar, tak boleh menulis, tapi Nabi Muhammad tu Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia. Dia apa kata betul. Tetapi Muhammad itu perbuat akan dia daripada dirinya, dia buat sendiri Quran tu. Nabi Muhammad yang tulis. Allah Ta'ala sebut juga. Kalau hampa tak puas hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Quran itu daripada Allah Ta'ala yang tulis, kamu kata Nabi Muhammad yang tulis, Nabi Muhammad yang tulis, cuba kamu bawa satu ayat. Allah Ta'ala sebut, Fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum. Cuba kamu bawa datang satu ayat yang serupa dengan Quran. Panggil pendeta-pendeta kamu, ahli-ahli syair kamu tulis. Tak boleh tulis. Tapi mereka tak beriman juga. Mereka kata Nabi Muhammad yang tulis. Kalau Nabi Muhammad tulis, Nabi Muhammad ni orang. Kalau Nabi Muhammad boleh tulis, hampa pun boleh tulis. Tapi ada juga kalangan yang tulis. Yang mereka baca syair mereka tu, tulisan mereka tu sampai mereka betul gelak. Baik. Itu di antara tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh musyrikin Mekah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bal huwa syairun, tetapi ia Muhammad itu tukang syair dan ia membawa datang syair itu. Di zaman Nabi Muhammad SAW dibangkitkan pada ketika itu, di keliling Kaabah, dia letak semua syair-syair oleh pendeta-pendeta mereka yang menulis syair tu. Semua pandai-pandai tulis syair. Maka mereka mengatakan Al-Quran ni pun syair yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Dan begitu tuduhan-tuduhan mereka. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Nabi Muhammad kata, dia kata Nabi Muhammad itu tukang syair, tulis tengok. Maka hendaklah bawa datang akan ia Muhammad akan kami seperti barang yang disuruh rasul-rasul yang dahulu kala. Kalau kamu mengaku kata kamu ni rasul, kamu bawa datang satu perkara yang seperti dia bawa datang oleh nabi-nabi yang dahulu, kami nak percaya. Dan ni Quran kami tak percaya, kamu pun kami tak percaya. Dan ni kami nak satu lagi, kalau kamu wahai Muhammad boleh bawa datang macam mana nabi-nabi yang dahulu bawa datang kepada kami mukjizat dia tu, kamu bawa macam tu. Macam tu. Seperti unta Nabi Allah Saleh. Dia pakai makan ya. Unta Nabi Allah Saleh ni Allah Ta'ala perintah supaya kaum dia jaga unta tu makan daging, makan susu dia. Akhirnya dia petikan, mati. Tak beriman juga. Seperti unta Nabi Saleh, tungkat Nabi Musa. Wahai Muhammad, cuba kamu bawa datang perkara mukjizat macam Nabi Allah Saleh bawa, macam Nabi Musa bawa tungkat. Berapa begitu kami nak tengok. Kita dah baca dah. Tungkat Nabi Allah Musa alaihissalam, tungkat berubah menjadi ular. Makan Nabi ular-ular, tukang syair apa. Dan tangan Nabi Allah Musa alaihissalam, tangan kanan masuk bawah ketiak dia sebelah kiri, tarik keluar bercahaya. Buat lagu tu tengok kawan. Yang pamal lagu tu. Seperti unta Nabi Allah Saleh, tungkat Nabi Musa dan tangannya. Macam itulah. Dia pendak supaya Nabi Muhammad tu buat macam tu. Wahal Nabi Muhammad tu mukjizat dia Al-Quran ni lebih besar daripada itu. Sampai bila-bila? Sampai hari kiamat. Sampai kiamat esok. Sampai kiamat esok Al-Quran tu duk ada lagi. Ni Quran yang kita duk baca ni sampai hari kiamat. Sampai zaman Nabi Allah Isa turun pun nak beramal dengan Al-Quranul Karim. Mana Quran sampai bila-bila?
Mukjizat. Tak hilang, tak silap. Tapi depa mau kebenaran. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha, tidak beriman dahulu daripada mereka itu oleh ahli kampung yang telah kami hendak binasa akan dia dengan sebab dusta barang yang datang, dan jika beriman tiada binasa. Pasal itu, pasal Allah Ta'ala nak tangguh azab, nak tangguh bala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mintalah lagu mana pun Nabi tak turun, Allah Ta'ala tak turun benda yang mereka minta tu. Itu pekerti kaum musyrikin di zaman itu. Sampai lagu tu tak beriman juga. Apahum yu'minun? Maka adakah mereka itu percaya dan beriman Tidak percaya. Kalau turun lagu tu pun Nabi Allah Subhanahu Wa Taala turun mukjizat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam tulah katanya, mereka tak akan beriman juga. Pasal apa? Umat-umat dahulu pun bila turun kaum Nabi Allah Isa alaihissalam, mereka minta makanan daripada langit, hidangan daripada langit, mereka nak minta kepada Allah Taala supaya turun makanan daripada langit, mereka nak beriman dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Tak beriman dengan Allah misalnya kalau turun makanan daripada langit. Ini satu perkara yang tak pernah orang minta. Minta, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah Isa, kamu minta kepada Tuhan kamu, jika kamu ni orang yang seorang rasul, minta kepada Tuhan supaya turun makanan daripada langit. Dalam surah Al-Maidah, Nabi Allah Isa pun sembahyang, minta kepada Allah Ta'ala turun makanan. Mereka beriman tak? Mereka beriman. Makan roti, makan ikan. Dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan makanan yang diturun oleh Allah Ta'ala ketika di zaman Nabi Allah Isa itu ialah makanan roti dan ikan. Makanlah banyak mana pun. Beriman. Tapi apabila mereka balik di kampung mereka, berjalan di kampung mereka kepada karya-karya mereka, jumpa dengan orang kampung mereka, hampa beritahu pada orang kampung mereka, kami dah beriman dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Kami dah beriman dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Betul, mereka beriman betul. Tapi apabila orang kampung dengar, orang kampung mereka yang tak beriman tu dengar ucapan kaum Nabi Allah Isa yang beriman dia, orang kampung mereka kata apa? Kata apa? Hampa telah terkena syair Nabi Allah Isa. Hampa kena syair Nabi Allah Isa lah tu lah. Makan makanan turun daripada langit tu syair Nabi Allah Isa. Haduk beriman betul-betul itu pun. Haduk beriman dah, janji nak beriman kalau turun makanan daripada langit, kami nak beriman wahai Nabi Allah Isa. Tiba-tiba dah turun makan dah kenyang dah, beriman dah, balik dengar hujah orang, dengar fitnah orang, jadi kafir balik. Maka Allah Ta'ala turun azab. Turun azab yang Allah Ta'ala tak pernah turun. Walaupun di kawasan yang tak begitu luas macam dalam ni, macam COVID-19 satu dunia, turun tu. Tapi azab tu satu azab yang cukup pelik, berubah menjadi babi. Orang yang cakap tu berubah jadi babi, mati dalam kebabian mereka, sifat babi mereka. Yang tak jadi ialah kanak-kanak. Azab. Walaupun tak sakit, dalam babi. Itulah laknat daripada Allah Ta'ala. Main Nabi Allah nak apa betul juga. Sampailah zaman Nabi kita ni, Allah Ta'ala tak bagi yang mereka minta, yang Nabi Muhammad, yang dipasuruh Nabi Muhammad minta jadi macam tangan Nabi Allah Musa, minta punya unta Nabi Allah Saleh, mukjizat tu jadi lagu tu. Allah Ta'ala tak turun, tak bagi. Pasal apa? Allah Ta'ala dah tahu lah. Kalau bagi pun mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tak akan beriman. Kalaulah Nabi minta pada ketika, kalau
Minta pada tu, macam mana mereka minta, Nabi minta pada Allah Ta'ala turun umat Nabi Muhammad dibinasakan macam umat yang telah dahulu. Allah Ta'ala sebut tu Allah Ta'ala tak turun. Ni dah orang bertikai pula, ni pasal apa turun? Kesnya sama, semua orang derhaka kepada Allah Ta'ala, derhaka kepada Allah Ta'ala. 10 orang beriman, 1 orang derhaka, azab juga. Ketika mana tentera Abraha datang daripada Yaman, datang nak meruntuh Kaabah. Nabi duduk ada tahun tu. Nabi dilahirkan. Tak boleh nak buat apa. Abu Talib naik atas bukit tengok bagaimana keadaan dia. Aisyah tanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apa hal dengan orang yang duduk di keliling Kaabah, yang apabila datang bala daripada Allah Ta'ala, burung tu melontar batu-batu daripada sijil, kena daripada tu mati. Bagaimana dengan orang yang tak berdosa, duduk keliling Kaabah, duduk tawaf di Kaabah? Apa Nabi jawab? Mereka itu bangkit dengan apa amalan mereka. Walaupun mereka kena, mereka dibangkit hari kiamat kelak dengan amalan-amalan mereka, dengan amalan baik mereka. Kalau mereka pergi dengan baik, bangkit dengan baik. Allah Ta'ala Maha Kaya. Tu yang kita nak kena hadapi ujian Allah Ta'ala di akhir zaman ini, ialah kita hadapi dengan iman kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kena yang tu pun, na'udzubillahi min zalik, kita bangkit dengan orang yang sebagaimana orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ini bala Allah Ta'ala. Bala Allah Ta'ala dah tersusun daripada azal lagi. Tak saya bimbang lah. Kalau kena, tak kena lah. Tu hadapi dengan iman. Kita minta lah. Akhtiar kita akhtiar duduk soh ni, akhtiar lah. Akhtiar. Nak buat macam mana? Rapatkan soh dah tak ada lah. Ya? Rapatkan soh tak ada. Renggangkan soh pada. Jangan kamu menyalahi antara satu sama lain. Wala takhtalifu. Jangan kamu menyalahi antara satu sama lain. Duduk elok-elok, tak apa. Duduklah nak angkang macam mana pun. Kita beriman kepada Allah. Sakit pun kita terima dengan iman. Ujian dengan iman. Makan dah kenyang dah. Bila balik orang kampung kata hamba kena syahid Nabi Allah Isa, berjadi kapiak balik. Allah Ta'ala turun lala tu. Bala. Kita dengar ni, kita dengar saja, kita tak buat nak heran. Tapi kalau kita analisa balik, bala Allah Ta'ala bertukar menjadi babi tu pada katak dan sebagainya. Di zaman Nabi Allah Musa AS, kaum dia derhaka kepada dia. Nak buat macam mana? Contoh yang kita baca dulu, minum air. Dahaga nak minum air. Ni puak-puak Nabi Allah Musa, puak-puak Firaun alaihi laknatullah. Dahaga nak minum air, air jadi darah, bala dah. Air jadi darah. Nak minum jadi masuk dalam mulut jadi darah, luah balik. Nak minum macam mana? Bagi tahu kepada Firaun macam mana ni kita minum jadi darah. Firaun kata hang pergi lautan makan daun keluar darah juga. Itu bala pada waktu tu. Bala tu. Kita makan daun tak apa. Kalau ulam pun tak apa-apa. Makan daun, Firaun fikir dia kalau makan daun bolehlah tahan sikit, tak darah. Makan daun tu keluar darah juga. Tak ada dah, tak ada jalan dah. Tak ada satu jalan nak cari supaya Allah Ta'ala tolong menghilangkan dahaga mereka. Mengambil satu kali buat keputusan. Pi bagi kaum Nabi Allah Musa AS minum air, kemudian suruh dia luah dalam mulut apa? Firaun bagi petua yang tu. Itu petua Firaun. Hampa bagi kaum Nabi Allah Musa AS minum air, suruh dalam mulut depa, daripada mulut depa tu suruh luah dalam mulut kamu pula, kata Firaun. Buat lagu tu kot tak jadi darah kot. Umat Nabi Allah Musa AS pun minum air bagi, nak bagi lah, memang nak bagi. Minum luah semua masuk dalam mulut depa, keluar darah. Bukan darah orang tu, darah air tu.
Tak boleh juga. Itu bila bala Allah Ta'ala, tidak siapa boleh tolong. Kecuali keimanan kita. Itu ya. Saya bimbang lah. Nak duk rapat ke, tak duk rapat ke, jagalah SOP kita. Kan? Kemarin saya pergi di Tuan-tuan Samad, mayat-mayat. Amai. Budak muda lagi mati. Duduk macam ni juga. Semua batuk. Penuh macam juga. Tak celui. Saya kata, awak tak ada rapat? Tak ada rapat tak boleh Ustaz. SOP mai. Saya kata kalau rapat boleh tak? Kalau nak berapat boleh tak? Tak tahu. Cuba berapat tu. Rapat boleh? Tak ada apa. Tapi kena ingatlah, jadi kesalahan ke tak kesalahan, kalau salah kita minta maaf. Tapi tak ada apa-apa. Ini buat jadi buatlah, nak buat macam mana? Kita terimalah. Sembahyang boleh juga. Jangan sampai tak boleh sembahyang macam itu. Ni dah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala yang boleh kita dah kita tinggal sembahyang Jumaat 6 kali, 16 kali kita tinggal dah, tiba-tiba kita boleh sembahyang balik walaupun jarang-jarang. Syukur kita kepada Allah Subhanahu taala. Mana-mana kau belah rapat. Tu lah. Tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu taala. Ya Allah Tuhan kami beriman kepada kamu. Apa yang kamu turun, apa yang kamu azabkan kepada kami ini, kami terima dengan iman. Itu dia kata seandainya ni di zaman Nabi kita Muhammad SAW ni, seandainya wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar kamu mengaku kamu ni orang yang beriman, kamu menjadi rasul, kamu menjadi seorang pesuruh Allah Taala, kamu menjadi nabi dan rasul, kamu jadikan Bukit Sopa itu gunung emas. Apa minta pada Nabi? Tukarkanlah Bukit Sopa itu menjadi emas. Tu Bukit Sopa yang kita ada tawaf, ada apa sa'i Sopa Marwah, Bukit Sopa tu. Lah tak nampak bukit dah, nampak sikit lah. Pada peringkat awal nampak bukit lah. Dia minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya Bukit Sopa tu menjadi gunung emas, menjadi satu bukit daripada emas. Okey, ni Nabi Muhammad tak tahu nak jawab. Nak pergi jadi ke tak pergi jadi ke? Malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW, kalau kamu nak wahai Muhammad Bukit Sopa ini jadi emas, kalau mereka tidak beriman juga kepada Allah Taala, kamu tunggu azab Allah Taala. Jibril beritahu, tunggu azab Allah Taala. Allah Taala boleh buat kalau nak beriman. Belum dah tu bermacam-macam dah Allah Taala azab. Tak beriman juga. Kita tengok dalam sejarah para rasul, para anbiya tak beriman azab. Beguni pun kalau Nabi minta, ya Allah Tuhan kami jadilah, ya Allah Tuhanku jadilah Bukit Sopa ni jadi emas, jadi gunung emas supaya umat-umatku ni beriman kepada kamu. Depa tengok bukit emas tu, depa seronok, depa ambil emas tu, tapi akhirnya depa akan lupa pada Allah Taala, jadi kafir juga. Turun azab Allah Taala. Tu yang malaikat Jibril turun beritahu. Jibril turun berkata kepada Rasulullah, boleh berlaku, benda ni boleh berlaku. Allah Taala kun fayakun saja. Tapi adakah mereka ditahan dengan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tengok tu, benda tu. Tahan ke? Boleh beriman ke? Belum tentu. Maka tunggu azab Allah Taala. Tetapi kalau mereka berpaling daripada beriman kepada Allah Taala, walaupun Bukit Sopa tu dijadikan emas, Allah Taala akan turun azab. La tu juga. Sebab tu Allah Taala tangguh kepada kaum daripada zaman zaman Rasulullah ni azab yang berlaku macam-macam tu. Kita tak nampak. Taklah tengok. Allah Taala tangguh sebab malaikat Jibril dah bagi tahu dah, kalau bagi pun jadi gunung emas pun, umat-umat kamu akan tidak beriman juga. Kamu munafik juga, kamu kafir juga, sampai gelar lah. Kafir, kekufuran dengan keimanan ni akan bertembung
Kata Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ada. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala tak apa, Nabi Muhammad tak minta supaya gunung bukit Safa tu jadi emas. Takut kalau umat dia tengok bukit tu mendapat kekayaan, takut lupa kepada Allah Taala, tak beriman kepada Allah Taala, maka azab akan turun. Begitulah, sikit sebanyak. Sapalah kalau orang sudah lupa kepada Allah Taala, kurang ketaatan kepada Allah Taala, maksiat kau paling banyak. 10 orang buat baik, seorang buat jahat, nampak kes jahat tu. Bukan senang nak bagi bersih, bukan senang nak membersihkan perkara-perkara mungkar ni. Sebab tu perkara mungkar ni kita kena lawan, kena kita tolak sampai habis-habis. Kalau tak boleh dengan kuasa, dengan tangan, dengan lidah, tak boleh dengan lidah, dengan hati. Dengan hati pun tak boleh. Fa illam yastati' fa biqalbi. Habis. Kita sudah tidak daya upaya. Berlaku perkara tu, kita nak tolak tak boleh, kita nak tegah tak boleh sebab kita tidak ada kuasa. Habis penghabisan sekali. Nabi kata, kalau tak kuasa juga, fa illam yastati' fa bilisani. Fa biqalbi. Maka tolak dengan hati. Macam mana tolak dengan hati? Kita benci kepada perkara tu ya. Perkara maksiat yang berlaku di depan mata kita, berlaku di khairat kita, berlaku di tempat kita, kita benci saja sudah. Kita tak boleh buat apa dah. Tu sampai begitu orang yang paling lemah iman sekali. Wa kadzalika adhaful iman. Itulah yang paling rendah, yang paling lemah iman. Sampai hak yang tu pun tak ada, sampai maksiat berlaku, kita ada sonok di situ tak ada orang nak tegah, tunggulah kebinasaan. Tunggu kebinasaan. Pada ketika itu Allah Ta'ala turun bala lagi. Orang-orang yang pegang jawatan, orang jawatan ni akan main kita, orang akan tipu kita. Sebab mereka tu tidak ada pengalaman, tidak ada pengetahuan dalam bidang yang mereka pegang tu. Dalam hadis Bukhari Muslim menyebut, Nabi sebut, iza wusidal amr ila ghairi ahliha fantazir sa'ah atau kama qala. Hadis Bukhari. Nabi kata dia akan zaman nanti apabila dia sandarkan satu-satu jawatan tu kepada orang yang bukan ahlinya. Nabi kata maka tunggu kebinasaan. Baru kita tengok ada tak ada. Tak sepatutnya Nabi jadi pegang jawatan tu dia pergi pegang. Maka tunggu kebinasaan. Tunggu kata kalau orang tu tak boleh bawa lori, kita suruh dia bawa lori, dia bawa lori pergi dalam parit macam tu lah. Kita kan kata lagu tu kan, mana jawatan yang dia pegang tu dia tak sanggup nak buat. Dia pegang jawatan saja. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Apabila disandarkan iza wusidal amru ila ghairi ahliha, apabila diberikan jawatan kepada orang yang tidak ada profesional dengan perkara tu, maka bagi kat dia binasalah. Bila binasa, Nabi kata tunggulah kebinasaan. Nak tengok apa? Kita tengok kita tak mau komen mana-mana. Kita tengok dah. Tak sepatutnya dia pegang jawatan tu. Dia pergi pegang, jadilah. Apa tu imam lah. Kita cakap untuk imam senang. Nak marah apa senang. Imam tak boleh cakap dengan hal lain. Tu imam tak boleh baca Fatihah dengan betul. Pergi suruh dia pergi jadi, angkat dia pergi jadi imam. Siapa nak cakap? Siapa nak salah? Orang angkat tu lah salah. Kena pasti. Bukan kira sedap tak sedap, bukan kira tua, bukan kira muda, kena pasti dia boleh baca. Bawa angkat dia. Sebab dia nak bawa orang. Dia nak bawa orang ke syurga. Bukan dia bawa orang ke neraka. Lain. Bawa neraka, hak tak jadi tu imam boleh bawa. Ni nak bawa orang ke syurga. Matlamat dia begitu. Nak berdirikan sembahyang. Habis tu Abu Asadir kata, lah ni orang bila sebut apa nama ni tahlil, orang kata bid'ah. Penuh dalam WhatsApp, penuh dalam YouTube. Semua sampai
Kita dengar pun kita berlemah, tak mau buat dah. Tak mau buat dah. Tahlil pun bid'ah. Berapa banyak tak mau buat? Sebablah bid'ah. Kita pun tertarik dengan ucapan apa? Abu Hasanuddin padam senang saja. Kalau orang tu semayang, dia semayang, buatlah tarak bid'ah. Kalau dia tak semayang, habis. Habis semua lingkup habis, kata Dr. Buka YouTube tahun berapa lah sebelum dia mati lagi. Kita sonak balik ya. Tidak tak apa ni, kita berlemah dah. Tak mau buat dah. Tak mau buat dah segala tahlil ni, mayat dah mati lah. Ni berpunca daripada kelemahan iman. Dengar sikit tak boleh. Ni Nabi tak buat. Nak buat apa-apa? Orang mati percaya Yasin. Baca Yasin apa Nabi tak buat? Habis nak baca apa? Baca surah abang hujung kepala dia. Kena fikir lagi. Benda perkara yang macam ni jangan jadi kita tersesat. Walaupun perkara tu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Nabi memang tak buat. Sebab itulah Allah Taala tak turun bala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab benda-benda yang macam tu Nabi tak minta, supaya Nabi takut umat dia dia azab oleh Allah Taala. Baik. Dan tiada kami jadi rasul dahulu daripada engkau itu melainkan laki-laki, maka wahyu kepada mereka itu bukan malaikat. Apa nak minta supaya malaikat sendiri yang turun jadi nabi. Allah Taala sebut, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidak kami jadikan rasul dahulu daripada engkau itu melainkan laki-laki. Yang jadi nabi ni semua laki-laki saja, tak ada yang kata malaikat. Jadi laki-laki saja. Kami wahyu kepada mereka, bukan malaikat. Allah Taala turun angkat di kalangan manusia ni, nabi ni laki-laki, Allah Taala turun wahyu jadi nabi, bukan malaikat. Dia pandang malaikat. Kalau tak percaya, wahai Rasulullah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang dahulu kala. Maka tanya olehmu akan ahli ilmu dengan Taurat dan Injil. Bukalah kitab Taurat, kitab Injil. Begitulah kata mereka. Sejak di zaman dulu, di zaman Nabi Allah Adam AS, Allah Ta'ala lantik Nabi Allah Adam jadi Nabi. Tak ada Allah Ta'ala lantik malaikat jadi Nabi. Tiba-tiba mai zaman ni mereka mau malaikat jadi Nabi. Begitu. Tanyalah Nabi-Nabi yang dahulu, orang-orang yang dahulu. Fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Maka tanya olehmu akan ahli ilmu dengan Taurat dan Injil. Ahli kitab di kalangan Taurat dan kitab Injil, adakah dilantik Allah Ta'ala lantik di kalangan orang perempuan ataupun di kalangan malaikat jadi nabi? Tak ada. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak ketahui yang mereka itu, maka bahawa mereka itu ketahui, maka kamu percaya kepada mereka itu, lebih percaya daripada orang yang mukmin kepada Muhammad. Tanyalah orang. Tak ada di zaman mana pun orang yang dapat macam orang musyrik minta tu supaya turun malaikat jadi nabi ataupun turun perempuan jadi nabi. Tak, semua di kalangan orang laki-laki yang makan. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidun. Dan tiada kami jadi mereka itu daripada rasul itu jasad tubuh yang tidak makan. Mereka semua para nabi itu jasad, ada berjasad dan makan. Nabi makan. Dan tiada kami jadi mereka itu segala rasul itu jasad tubuh yang tidak makan. Nabi pun semua makan, Nabi semua menikah, Nabi semua berkahwin, dia pun dapat anak. Itu Nabi. Maka makan mereka itu tidak mereka itu makan akan makanan, tetapi mereka makan makanan itu, tidak mereka itu kekal di dalam dunia. Makan. Nabi ni
Orang laki-laki depa tu berjasad, makan juga, minum juga, tapi depa pun tak kekal dalam dunia. Semua mati habis. Zaman Nabi Allah Nuh, zaman Nabi Allah Adam alaihissalam lah, sampai zaman Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad pun mati habis. Kalau malaikat tak mati. Semua mati habis. Tak ada Nabi dah. Tak ada lah Nabi akhir zaman dekat Muhammad yang lebih daripada tak ada lah. Semua Allah Ta'ala kata begitu. Allah Ta'ala sebut begitu. Tidak mereka kekal dalam dunia, tetapi mereka mati seperti sekalian manusia. Mati juga. Pilah tanya mana pun, tak ada seorang Nabi dalam dunia ni yang seperti yang musyrikin Mekah minta supaya di kalangan malaikat jadi Nabi, jadi Nabi supaya didik mereka, tarbiyat mereka, perintah mereka. Tak ada macam tu. Tak usah carilah. Kemudian dia kata summa sadaqnahumul wa'd. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الفاتحة.